kaji lagi ni, banyak dosa kita ni. Kita memohon taubat, kita bertaubat kepada Allah, tapi kita tak tahu taubat Allah Ta'ala tu yang kita bertaubat ni Allah Ta'ala terima. Kita harap terima lah. Ya. Kita tak tahu macam tu ni. Sebab tu kita fikirkan, aku esok daripada masyarakat, macam mana rupa aku? Apakah aku ni di kalangan orang-orang yang beruntung atau di kalangan orang-orang yang rugi? Ya? Yang tu kita kena fikir. Sebab itu kita balik pada doa ni, supaya dalam bulan Ramadan kita boleh baca Quran, kita boleh puasa, kita boleh sembahyang tarawih, kita boleh zikir. Paling tidak pun kita boleh tidur. Sebulan kita cuti mesyuarat tingkap ditangguhkan pada bulan Ramadan, akan disambung balik selepas selesai beraya. Lepas tu kita fikir, kita fikir benda ni esok kita nak tahu macam mana rupa. Di pada masyarakat esok kita akan tengoklah macam mana rupanya untuk bilai kita. Serupa juga macam permasalahan membaca Quran untuk si mati. Ada ustaz kata sampai, ada ustaz kata tak sampai. Penjudahnya kami ajukan soalan ini kepada mursyid kami, Syekh Nurdin Marbu Al-Bajri Al-Makki, salah seorang anak murid kepada pengarang buku, anak murid kepada Syekh Muhammad Alawi yang paling terkenal di Nusantara, Syekh Nurdin Marbu Al-Bajri Al-Makki. Dulu pernah hantar info mengajar, lari tak ada. Kalau nak cari dalam YouTube, tulis Syekh Nurdin Marbu Al-Bajri. Adalah video-video ceramah, insya-Allah. Cari dalam YouTube. Bila kami ajukan persoalan ni kepada Syekh kami ni, apa jawabnya? Macam ni lah, Ustaz, tunggu mati esok, baru kita tahu Quran yang anak kita baca tu pahala sampai kita ke tidak. Tu cerita. Jadi benda tu masih kerana ni tahu. Bacalah Quran. Kalau kata sampai kepada arwah, alhamdulillah. Kalau tak sampai, ada untuk pahala untuk kita pun ada. Kan Nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthal. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, bagi dia satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahala. Itu. Jadi ada untuk kita. Kalau kata sampai tu arwah pun, untuk kita pun ada. Jadi bacalah Al-Quran, pun masalah kan. Walaupun nama itu untuk arwah. Dan ada satu pondok di Pekalan Hulu, Pondok Pak Teh di Muka Ruang. Saya pun nanti, siapa yang nak nanti berjumpa saya, dia punya borang tu ada dalam apa nama ni, dalam Wah masalah Sana Muhammad dalam apa ni kereta saya lah. Tarikh tutupnya seminggu sebelum Ramadan. Satu arwah RM7 akan dibacakan Al-Quran untuk arwah ni, dan buatkan tahlil dan zikirnya sekali. Kira kalau ada 10 arwah kita beri RM70. Kalau saya cakap Ustaz Azali, saya kata kalau kami 3 bulan RM10, senang kira. RM10 tu mudahnya, 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000, 1000 kali 10 10,000. Senang tu kira macam ribu ganda wang anda. Tapi kalau 7 ni dia susah sikit. Tapi tak apalah, pihak mereka kata RM7, kita ikut saja apa yang diminta oleh pihak pondok. RM7 satu arwah untuk bacaan Quran dan juga zikir tahlilnya sekali. Nanti siapa-siapa yang nak, nanti kalau nak terus bagi boleh jumpa saya. Terus bagi nama dan terus bagi duit lah. Kalau tak apa, boleh akan datang. Tapi dengan syarat, mesti kalau kata sebab tanda tutup dia 7 hari sebelum bulan Ramadan, saya akan buka pada orang lain. Itu cerita, saya akan buka pada orang lain. Saya akan buka benda ni kepada yang lain lah, insyaAllah ta'ala. Baik, itu dia ceritanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi akak tak perlu nak penimpa dia balik geram, nak menung pandang siling, fikir panjang mana lah ni untuk bilai ni pada masyarakat. Jangan fikir itu. Kita mengaji sajalah. Kita fahamlah mereka ni golongan yang selected, golongan yang terpilih nanti daripada masyarakat. Antara keadaan yang lain ialah Allah SWT mengurniakan keampunan dan rahmat dan kadar sejauh mana jangka surah azan tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ni ialah anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi mereka berdua ini bukan pada lisan, bukan bapa murid bukan. Kerana Sayyidina Umar lebih terkenal sebagai ahli politik. Mereka okey, masih tak ada tunggu lebih kot.
Baik. Ya. Okey. Ya, tak apa. Selamat agak ya. Oh ya, okey. Baik. Jadi itu dia. Sayyidina Umar ya, terkenal sebagai ahli siasat, sebagai khalifah. Tetapi Abdullah bin Umar terkenal sebagai seorang ahli ilmu, seorang ulama bidang fiqh, bidang tafsir, bidang hadis. Sebab itulah Sayyidina Umar tatkala beliau sakit ataupun ketika beliau uzur kerana ditikam oleh Abu Lu'lu', ya, beliau panggil semua ahli syura, semua menteri kabinet, ya, panggil semua, kamu buatlah mesyuarat. Aku terasa aku tak lama dah ni. Sementara aku ni masih ada ni, kamu buatlah bermesyuarat, buat keputusan, pilih siapa ganti aku. Maka ahli syura ni bermesyuarat. Kali pertama nak pilih khalifah yang ketiga, maka mereka putuskan pada awalnya nak pilih Abdullah bin Umar sebagai pengganti. Maka diajukan balik pada Sayyidina Umar. Itu masa tu tengah sakit kuat lah, sebab dah luka parah ditikam ni. Masih lagi boleh cakap semua lah, walaupun berbaring duduk rumah. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, kami dah putuskan pada mesyuarat yang baru ni, kami nak pilih anak dia Abdullah bin Umar sebagai khalifah. Sayyidina Umar tolak. Sayyidina Umar kata, jangan pilih dia. Cukuplah seorang Umar diadili pada mahsyar nanti atas urusan Islam. Jangan pilih Abdullah. Cukup seorang Umar. Jangan sampai Abdullah pun sekali. Sebab Sayyidina Umar tahu kemampuan Abdullah. Kalau pilih Abdullah tak kena gaya, sebab dia bukan ahli politik. Dia adalah orang ulama lah, kita kata orang agama lah. Dari situlah baru dipilih Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga. Mana Abdullah bin Umar ni? Itu macam saya kata tadi lah. Semua sahabat tu sama, tapi masing-masing dia ada kemahiran dia. Macam kami ustaz pun macam tu lah. Ada ustaz, dia boleh ceramah. Ada ustaz dia boleh bertakbir. Ada ustaz dia boleh buat program, boleh ni. Bidang pun masing-masing. Ada ustaz buat halal ni, semua lembalang. Tak payah pakai buku lah. Ada ustaz, dia kalau bab kekeluargaan ni, dia itu memang. Ada ustaz dia boleh jadi pegawai takbir, dia boleh takbir urus agama. Tapi kalau suruh ceramah tu payah sikit. Masing-masing. Macam saya suka mengajar. Kan, saya kalau urus takbir ni mungkin bukan bidang saya lah. Urus takbir agama. Saya lebih suka pada bidang dakwah, kuliah, ceramah dan kuliah, kan, urusan masjid, ya. Takbir, kalau takbir urus tu tak urus masjid. Kalau kita pengalaman kita di situ, syukurlah macam para sahabat radhiyallahu anhum ni, ya. Baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lil mu'adzini munta'adani wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'a. Diampunkan untuk muazzin itu sejauh mana kawan azannya, dan akan memohon ampun untuknya setiap yang basah dan yang kering yang mendengar azannya. Itu cerita. Jadi sebab itu PA sistem suara kita kena mantap. Kalau boleh biar sampai kat camp PDA, camp Bentera 3 tu boleh dengar azan kita, baru cantik. Kan? Tapi kalau tak sebegitu pun, sekurang-kurangnya satu kuliah kita, satu taman kita ni boleh dengar suara muazzin, al-surah kita. Tak terjadi satu rumah pun, sampai ke sekolah agama sebelah pun boleh dengar. Kalau Bentera 3 pula, lapar pula, semua jelas kan. Tapi kalau sekolah agama boleh dengar tu pun okey. Kan? Dan setiap makhluk Allah yang basah, yang kering, yang di dalam laut, di dalam air, di darat, di udara, akan mohon ampun kepada Allah SWT untuk muazzin ini. Betapa istimewanya untuk Bilal itu. Jadi akak tak boleh ikut Bilal, galakkan suami akak jadi ikut Bilal. Sebab apa? Sebab 3 tahun putus, jadi juara pertandingan karaoke anjuran Taman Seri Gino. 3 tahun berturut tu. Tahun pertama dia bawa lagu Selamat Tinggal Pujaan. Tahun kedua pula dia bawa lagu Seiring dan Sejalan. Tahun ketiga pula dia bawa lagu
kalau berpacaran memang banyak petanda. 3 tahun berturut tu jadi juara karaoke. Jadi takkanlah tak boleh jadi Tok Bilal ni bersurau. Cadangkan, bagi nama pada pengurusi. Macam siapa dia pergi. Dia tutup macam nama saya kena panggil interview Bilal. Saya tak jadi Bilal. Saya tak Bilal. Saya kosong nyanyi boleh lah. Pasal abang boleh nyanyi, abang kena jadi Bilal. Sebab pahala nyanyi tak ada pahala, abang. Jadi Bilal, pahalanya banyak. Tak percaya abang tengok dia hadis. Dia beri pada orang Allah. Tak sempat nak enjoy lagu Allah. Tak apalah. Enjoy ni sekejap je. Yang kita nak ialah kehidupan bahagia di akhirat. Di dunia ni sekejap je. Makannya. Makan apa benda ni dalam ni. Aku tengok macam-macam benda. Ada kismis lah, ada watin lah, ada pistachio lah. Oh memang tu saya kan. Kuah ada air pula. Boleh lah ya. Bismillah. Ada kismis pula, ada watin. Wah semangat betul lah. Ini mesti idea takhir ni. Ya. Yang mana? Oh, terima kasih Kak. Halal. Baik. Jadi itu dia. Ya. Maknanya kita galakkan, kalau kita menjadi muazzin, kita galakkan suami kita jadi muazzin, anak-anak kita jadi bilal. Pahalanya pun sedikit banyak ada pada kita juga. Sebab pahalanya apa? Menggalakkan suami kita. Menggalakkan isteri kita jadi muazzin, jadi bilal. Itu pun pahala lah. Perempuan yang boleh dapat ni, dapat